Sebenarnya perlu ke tak bertunang ni dia selalu adalah perbalahan ataupun krisis antara kita ataupun dengan mak ayah kita ataupun dengan kita punya bakal mertua kita. First of all, antara isunya kan macam ni. Bonda saya ni dah jumpa pasangan. Okey. Saya dah jumpa pasangan tapi sekarang ni dah ke arah perkahwinan. Okey, dah orang kata dah sehati sejiwa lah, gitu kan. Tapi mak ayah saya kata saya kena bertunang, tapi saya dengan pasangan kata tak apalah, nak jimat masa, nak jimat tenaga, nak jimat costing, macam-macam jenis nak jimat ni. Macam mana bunda? Saya rasa saya tak nak bertunang, saya nak terus berkahwin sebab macam-macam yang saya boleh save melalui tidak ada pertunangan tu. Dan saya rasa kesentukan masa dan saya rasa saya perlu segerakan sebab saya dah tahap wajib bernikah, gitulah kan. Okay, itu kita lah sebagai yang bakal berkahwin. Dan pasangan kita pula pun setuju dengan kita. Katalah ni situasi pertama. So dia setuju bahawasanya nak terus bernikah, tak payah bertunang. Bunda tak nak cakap okey perlu bertunang ataupun tak payah bertunang. Tapi apa rasional yang bunda akan bagi tahu ni, you all fikir baik-baik apa hikmah di sebalik pertunangan tersebut. Okey, bunda akan sebut macam-macam sebab kenapa pertunangan itu ada dalam Islam dan kenapa dia diletakkan dalam salah satu atur cara kita untuk ke arah perkahwinan. Kan? Nombor satu, kenapa ada orang ataupun kebanyakan pasangan dia pilih untuk bertunang adalah untuk chop. Dia nak chop. Orang lelaki, okey, selalunya macam ni lah. Orang lelaki dia tak faham. Okey, mak ayah kita nakkan pertunangan itu sebagai tanda dia tengah chop anak kita tu. Okey, betul-betul yang ini adalah salah satu tanda setuju yang dia akan committed ke arah perkahwinan. Okey, dia dah chop anak aku, so maknanya okey, aku dah kena prepare lah. Gitu. Dia nak bagi tahu, makcik, jangan buka peluang kepada sesiapa dah. Saya nak chop anak makcik ni, saya dah nak bersedia. Bagi saya peluang sedikit masa untuk prepare something else. Macam itulah contoh. Okey, itu yang pertama dia nak chop. Yang kedua adalah itu adalah satu orang kata penanda untuk kita berkenalan. Kalau tak ada penanda, dia macam sekarang ni ke arah pernikahan, tapi apa hubungan, apa orang kata title kita dengan dia ni? Walaupun kita dah katalah dah bertunang, tapi bukan bermaksud ada lesen untuk macam orang dah kahwin itu salah kan. Ada yang salah ambil apa bunda bagi tahu. Tetapi maksud bunda adalah ada satu garisan permulaan. Okey, ini adalah satu garisan yang kita kena berkenalan untuk ke arah pernikahan dah. Maksudnya mungkin ada orang ketiga, kita kenal dia melalui mak dia, kita kenal dia melalui kawan-kawan dia, kita kenal dia melalui dia sendiri. Okey, setakat ataupun di dalam satu limitasi yang elok. Gitu. So kalau tidak ada pertunangan tu, kita tak tahu kat mana border kita kan. Okey, nak kahwin lagi 1.5 tahun. Tapi kat mana start tu? Start untuk kita mula berkenalan, which is sangat santun sebenarnya. Okey, dia lebih baik daripada kita dengar macam lebih orang kata lebih bermatlamat. Okey, ada vision, dah tunang lepas tu kita nak kahwin. Alright. Kemudian itu dari segi general. Ada satu benda yang ramai sebenarnya tak tahu, isi hati mak ayah kita. You all kena faham, especially untuk anak-anak perempuan. Kenapa mak ayah nak sangat you all bertunang? Sebab you all anak perempuan. Bila kita anak perempuan, banyak benda yang kita kena take note. Sebab mak ayah ni, mak ayah ni dia kena consider perasaan kita, dia kena consider perasaan bakal besan, dia kena consider perasaan family terdekat, dia kena consider perasaan dan juga pendapat dan pandangan orang. Walaupun sebenarnya kita nak kahwin tak perlu pandangan orang lain pun, tetapi dia macam satu adat. Sebab orang lain tak nampak proses kita berkawan. Lepas tu ada merisik, lepas tu ada persediaan. Orang lain tak nampak tau. Jadi sangat penting untuk kita ada sedikit notifikasi tentang pertunangan ini untuk keluarga yang terdekat. Faham tak? Itu concern sebenarnya mak ayah kita nak buat pertunangan ni. Dan tak semua mak ayah yang boleh terangkan kepada you all. Okay, kita ada family yang mak ayah kita, adik-beradik kita. Tapi kita ada family yang makcik-makcik kita, faham tak? Kita ada makcik-makcik kita, kita ada sepupu-sepupu kita yang itu yang mungkin selayaknya tahu, okey, anak dia dah bertunang. Maksudnya
apa nak bagi tahu dekat family dekat kita tu, anak dia dah bertunang, maksudnya dah get ready nak kahwin. So dia dah ada satu petanda. Okey, nanti bila you duduk dekat tempat mak ayah, okey, mak ayah dah ready kan kita untuk bertunang. Nanti bila family lain dengar, oh anak dia dah bertunang. So macam contoh macam bonda, bonda ada sepupu yang umur 22 tahun dengar dah bertunang. So I expect, okey, faham, dia dah ready untuk berkahwin. Kalau kata tiba-tiba dalam masa setahun setengah yang bonda tak berjumpa dengan sepupu bonda tu, tiba-tiba dia bernikah, ada some perception. Kita manusia biasa, faham tak apa yang bonda sampaikan? Kita manusia biasa, tak ada ribut, tak ada angin. Kita tak pernah dengar pun dia berkenalan dengan siapa-siapa, tiba-tiba dia nak kahwin. Faham tak? Kita nak mengelakkan salah faham ataupun salah anggap keluarga terdekat. Keluarga terdekat. Sebab pertunangan bukan untuk dihebahkan. Pertunangan bukan untuk dihebahkan kepada kawan-kawan kita, kepada kawan-kawan fakulti, kawan-kawan sekerja. Sebab orang-orang itu tak perlu bagi tahu pun tak apa. Tetapi keluarga yang dekat ni, okey, berita gembira dah nak sampai. Itu concern mak ayah kita sebenarnya. Alright, bukan dia nak menunjuk, oh anak aku dah dapat orang apa semua, tak. Dan sebenarnya bonda sebagai seorang parent, sebagai seorang mak, kalau bonda ada anak anak perempuan, bonda pun akan minta dia bertunang. Sebab bonda nak dia rasa macam mana orang lain rasa dirisik satu proses ke satu proses ke satu proses. Kita boleh rasa orang nak ambil anak kita tu dalam keadaan yang sangat teratur, sangat tersusun, sangat ada strategi. Lepas tu ada tempoh masa untuk kita bersedia. Sebab apa? One thing you should know, seorang mak atau seorang ayah tak mudah untuk melepaskan. Okey? Sebenarnya tempoh you bertunang itu adalah tempoh kami bertenang. Parents. Sebab bunda ada nama anak perempuan, walaupun dia orang tak besar lagi, bunda dah selalu bayangkan kalau anak aku ni dah jumpa orang, apa yang aku nak aturan. To be honest, kalau jumpa orang yang baik, dah tak payah tak payah orang kata tak payah nak filter yang dalam sangat. Kalau rasa dia yang terbaik, bunda akan pursue cepat untuk bernikah. Tak mudah. Untuk kami mak ayah dah bela you all, katalah 22 tahun, 25 tahun, kami nak melepaskan mak ayah nak melepaskan you all, tak mudah. Jadi dia macam bagi satu tempoh pada kami mak ayah ni untuk berfikir, anak aku dah nak kahwin. Bertunang je dia nampak je dah ada orang datang merisik, dah bagi tahu tarikh apa semua. Dan sebab apa, bila kita bertunang, kita akan bagi satu period of time. Makcik Salma lagi setahun setengah, boleh tak saya nikah dengan anak makcik? So dia dah ada satu gapping daripada pertunangan itu kepada pernikahan. Ataupun makcik lagi 2 bulan ni selepas kita bertunang ni, kami bertunang, saya nak menikah dah dengan anak makcik, yang katalah begitu kan. Jadi itu adalah tempoh penerimaan parents. Okey, anak aku dah nak kahwin, dah setuju, dah ada satu boundary yang dia dah ke arah perkahwinan.